Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pagi ni 18 Ramadan. Pagi ni 18 Ramadan, kita telah lagi diberikan kesempatan. Alhamdulillah, saya masih lagi dipanjangkan usia dan diberikan kesempatan waktu pagi ni untuk saya memberikan perkongsian. Dah 2 hari saya rasa saya dah tak buat live, dan saya percaya ada yang mungkin ternanti-nanti, ada yang mungkin tertunggu-tunggu. Terima kasih kepada anda yang setia untuk menunggu penjelasan ataupun live saya untuk kita nak bincang, untuk saya nak bantu anda, khususnya golongan wanita yang ada masalah ataupun ada isu dalam rumah tangga. Okey. Jadi saya faham satu perkara, bila jadi macam ni baru kita tahu, iaitu kita ada kekangan waktu dan ada kekangan, kadang-kadang kekangan kesihatan untuk kita nak live ni. So alhamdulillah hari ni pagi yang elok, pagi yang terang, pagi yang gelap kini sudah terang. Okay, so hari ni pagi ni kita live dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Boleh nak pakai mikrofon lah, macam kuat sikit. Okay, alright, so apa khabar semua? Sihat? Siapa ni? Puan Nur Emilia 2. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Sihat? So terima kasih pada semua yang menonton. Alhamdulillah, semalam saya dah mula untuk bertugas. Ini pakai baju ni balik, cuti balik. Jadi semalam adalah hari pertama selepas tempoh berapa belah hari ya. Sejak 18 hari bulan tu tak pakai baju putih. So semalam pakai baju putih pergi mahkamah, tapi tak pakailah blazer, orang kata poyo pula lagi kan. Puan Rodiah LC, waalaikumsalam. Jadi semalam saya hanya pergi dekat mahkamah yang berdekatan saja. Tujuannya untuk nak mengesahkan dan memastikan bentuk yang katakan kes yang mahkamah dah buka ni. Jadi sebab ramai sangat yang tanya. Ramai yang tanya ni, kita jadi serba salah kalau kita tak boleh nak bagi tahu. Jadi kita orang yang dekat dengan mahkamah, orang yang sentiasa mudah untuk akses ke mahkamah. Jadi ramailah yang tanya kat kita. So saya tak salahkan siapa-siapa, even saya salahkan diri saya kalau saya tak nak bantu, nak bagi tahu semua ni. Kan? Takkanlah anda perempuan, kadang-kadang kita fahamlah orang awam takkanlah sahaja nak pergi tanya. Okey. Jadi semalam saya pergi ke Mahkamah Syariah Kuala Muda dan
ramai sampai tu saya tengok parking itu, kata ya betul, ramainya orang datang ke mahkamah ni. Kata rupa-rupanya dia bukan orang yang ramai datang ke mahkamah, tapi ramai yang datang ke pejabat agama. Nur Hafizatun. Waalaikumsalam Puan Mas Tarmizi. Waalaikumsalam Puan Mas. Jadi bila tengok tu, tengok ada siap susun kerusi kat luar tu. Kata ramai gila. Ramai rupanya hak yang nak menikah. Jadi ramai beratuk tu adalah yang duk pegang hantaran lah. Adalah. Jadi saya kata, nasib baiklah mahkamah tak ramai. Tak ada siapa-siapa saja nak pergi mahkamah kan. Kadang-kadang orang pun tak tahu. Ramai ada juga yang tak tahu fungsi mahkamah dengan pejabat agama pun dia tak dapat nak beza lagi. Jadi apa yang saya buat semalam, saya cuma nak tanya, nak pergi buat pengesahan, dan kalau boleh saya nak setkan terus waktu ataupun tarikh yang mana kes-kes saya kendalikan yang ditangguh. Sebab ada setengah tu bila dia berhenti setakat bulan 2 ke bulan 3 tu, dia tunda ke bulan 4. Jadi ada yang tunda ke bulan 5. Jadi banyakkan kes-kes macam tu kita pastinya ditunda lah. Jadi bila ditunda ni kita kesian sangat-sangat. Saya pun tak boleh nak kata apa. Ada juga yang tanya, tuan bila nak start balik, tolong lambat sikit, tolonglah cepat sikit. Saya nak tolong cepat pun saya minta habis cepat lah. Tapi bila saya pergi ke mahkamah, dia orang pun ada masalah, belum tentu nak bila nak menetapkan tarikh tu. Tarikh-tarikh tu semua dia kata tunggu notis daripada mahkamah. Sebab saya percaya kes di mahkamah, kes banyak sangat, serius banyak. Mahkamah rendah banyak, mahkamah tinggi lagi banyak. Kalau macam dekat Kedah tu, hakim mahkamah tinggi ada seorang saja. Bila ada seorang, jadi saya percaya memang banyaklah kes kat depan dia. Jadi bila banyak macam tu, saya percaya dia orang pun macam pening untuk nak tetapkan tarikh bagi menentukan untuk bila sesuai tarikh untuk semua ni. Jadi kalau dia kata duk mai ni, mai peguam dengan peguam lagi, kita bertanya bila tarikh kau ni sesuai, bila tarikh kau ni sesuai, susah. Jadi dia orang akan kata senang cerita, tunggu semua je tarikh yang akan diberi notis. Jadi saya tanya, kalau macam tu apa yang mahkamah buka sekarang ni? Kalau dah tunggu notis kan, maksudnya mahkamah tak jalan lah. Kalau untuk kes-kes yang dengan peguam ni. Jadi rupanya yang dia buka adalah kes-kes yang dia kata kes-kes yang berunsur keterdesakan. Okey, keterdesakan. Kalau di mahkamah tinggi, saya fahamlah kalau unsur keterdesakan tu macam mana. Ni Puan Zana Zamara. Waalaikumsalam. Jadi kalau unsur kes keterdesakan dekat mahkamah tinggi, saya faham dan ramai juga yang faham. Contohnya isu berkaitan dengan, salah satunya hak jagaan sementara. Hak jagaan sementara yang mana ex parte, yang ada unsur keterdesakan. Contoh dia, ada possibility bapa nak buat lari anak ke luar negara. Yang tu boleh mohon untuk ditegah daripada anak dibawa lari ke luar negara, contoh. So adalah unsur keterdesakan, yang tu yang kita faham lah, yang kita tahu. Dan yang kalau di mahkamah rendah ni, saya tak pernah dengar lagi apa yang terdesak di mahkamah rendah. So apa yang dibagi tahu adalah kes-kes yang khas untuk kes-kes pengesahan lafaz cerai. Pengesahan lafaz cerai. Kan sekarang ni kalau kes pengesahan lafaz cerai ni, saya kata apa, daripada awal PKP lagi sampai ke sekarang, kes orang bercerai sewaktu PKP ni sangat tinggi. Serius sangat-sangat banyak, dan menyebabkan ramai orang yang dia bergaduh suami isteri sampai suami dia ada terlafaz cerai. Lafaz cerai. Ada bukan takat kadang-kadang dia memang nak menceraikan. Okey, biasalah kan, sebab bila bergaduh selalunya macam tu lah. Bila bergaduh macam sikit pun dia akan jadi berat. Dan kadang-kadang dia akan terlafaz cerai tersebut. Lafaz yang secara jelas ataupun lafaz yang tak secara jelas. Okay, alright. Puan Zahariah Zainabidin. Waalaikumsalam. Puan Laili, Hainita Osman. Waalaikumsalam Puan Laili. Okay, semua sihat
Dan hari ni pagi ni sahur makan apa? Ada yang makan kurma dengan minum susu saja ke? Baguslah pun boleh tahan. Saya hari ni pun makan pangat benda yang semalamnya. Pangat spaghetti je. Oh, spaghetti. Okay, alright. Jadi apa yang saya faham dekat situ, kes-kes yang terdesak di mahkamah syariah, mahkamah rendah especially yang dia kata terdesak tu macam kes berkaitan pengesahan lapas cerai di mahkamah rendah. Okay. Jadi kalau macam dia kata kes di mahkamah tinggi, kes ni kalau yang nak kata terdesak tu dia mesti dapat pengiktirafan. Kalau hakim yang merasakan kata yang tu terdesak, yang tu baru dikira terdesak. Kalau hakim kata tak terdesak, kes tu tak akan boleh difailkan juga. Okay. So maksudnya senang cerita lah. Dia cerita macam ni susah sangat. Maksudnya dia tak normal lagi. Dia tak normal lagi pada bulan Ramadan ni dan plus tambah PKPB bersyarat. Sebelum ni kita PKP saja. Ni tambah B, PKPB pula bersyarat. Senang cerita, tak normal lagi lah kalau pun bersyarat. Kalau normal, maksudnya kita dah boleh run macam biasa dan semua kes boleh difailkan dan ada tarikh boleh setting tarikh dengan mahkamah. Tapi masalahnya satu pun tak boleh macam tu. So kita macam mana pun terpaksa tunggu untuk tahu tarikh dan insyaAllah hari ini saya nak follow up untuk kes-kes yang berada di Pulau Pinang dan kes-kes yang di Perlis dan Perak. Saya hanya kat Perak pun saya ada kes kat Ipoh sahaja. Itu pun kes yang dah lama. Tapi kalau untuk kes Pulau Pinang dan Perlis insyaAllah masih aktif banyak lagi lah. So banyak masa saya semalam dihabiskan untuk nak tahu dan nak bertanyakan pada mahkamah macam mana, sebab kita nak kena bagi clear. Kalau saya tak clear, saya pasti anda lebih tak clear. Saya post semalam gambar tu pun ada satu soalan, kemudian ada yang PM tanya. Jadi isu macam ni kalau kita tak bagi, kalau peguam tak clear, anda mesti lagi berapa kali tak clear. So saya clearkan diri saya dulu dan macam contoh kes-kes yang saya tak sebut tadi tu, yang tu semua memang kena sabar sekejap lah. Bukan dekat peguam, anda mesti kena lagi banyak sabar lah. So kalau dia kata ada kes-kes yang berkaitan dengan perceraian yang secara Seksyen 47, perceraian secara baik, secara bersama, yang tu insyaAllah boleh didahulukan. Dia mungkin akan cepat. File saja insyaAllah esok dapat tarikh dan sebagainya, dia boleh terus. Dan insyaAllah kalau selain daripada tu memang tak. Memang kita kena banyak-banyakkan bersabar sekejap. Dan seperti yang saya jangka lah, memang COVID-19 ni dia banyak melumpuhkan sistem-sistem pentadbiran, sistem ekonomi lebih teruk kan. So kita pun terpaksalah lalui benda ni. Dan kalau mahkamah teruskan, sebab mahkamah ni di tempat ramai, serius ramai. Kalau kes tu buat main, dia main sekali tu. Kalau macam saya pergi dekat mahkamah tinggi syariah lah, kalau macam contoh balik hari Ahad kan, kalau main Ahad, mahkamah tinggi syariah Anak Bukit tu penuh gila orang. Satu hari tu saja. Kata saya rasa lebih kurang dalam satu dewan tu, ada dalam 50 lebih lah orang. Penuh. Campur dengan peguam lagi semua. Jadi dia orang bimbang risiko-risiko macam tu. Jadi dia orang terpaksa tangguh. Sama juga macam kes di mahkamah rendah. Kalau di Kedah ni hari Ahad memang banyak. Hari Ahad dengan hari Isnin hari yang paling banyak kes. Kalau macam dekat Pulau Pinang, hari Isnin dengan Selasa paling banyak kes. Jadi dia terpaksa aturkan benda tu supaya kita tak berkumpul ramai-ramai. Okay, jadi pagi ni alright, Puan Masitah Masmai, kesalam pagi. Puan Rabi'ah Baharum, okey, kalau siapa pagi ni anda nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Tapi saya lebih prefer kalau nak tanya tentang isu yang saya nak bercerita pagi ni. Okey, dalam 2 hari dah saya tak boleh tiang, hari ni saya nak boleh tiang sikit. Alright, so cerita pagi ni adalah saya nak berkongsi dengan anda tentang isu pengesahan lafaz cerai. Di mana ramai orang yang akan bagi tahu kata suami dia menceraikan dalam keadaan yang marah.
Dan ada juga keadaan yang mana suami itu sendiri dia bagi tahu kata dia lafaz cerai dalam keadaan yang marah. Okey, jadi persoalannya, adakah marah tu boleh menyebabkan lafaz cerai tu tak sabit? Okey. So yang tu je, simple je soalan dia. Adakah dengan lafaz dalam keadaan marah tu boleh tak sabit? Tak sabitlah lafaz cerai tu. Okey, alright. Kita di Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia lah, dan adalah satu dua negeri yang tak pakai sangat. Dia pakai 100%, bukan 100% lah. Banyaknya yang pakai hukum bab nak menentukan konsep ibadah, especially ni ibadah yang kekeluargaan ni ibadah lah, menggunakan mazhab Syafi'i. Okay, jadi mazhab Syafi'i ini adalah satu rujukan untuk nak menentukan. Kita tak boleh kata mazhab lain tu salah, tak. Tapi untuk nak menyelaraskan dalam menentukan suatu hukum tersebut, mahkamah ni dia akan menggunakan pakai mazhab Syafi'i sebagai satu keutamaan. Melainkan jika sekiranya tak ada benda tu dibahaskan dalam mazhab Syafi'i, baru dia akan tengok pada mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Okey. Ada orang tanya, kalau tak pakai mazhab tak boleh? Pakai Quran dengan sunnah sahaja. Ingat satu perkara mudah je. Kalau kita nak bahas benda ni 3 hari 3 malam pun tak habis. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ni dia adalah seorang yang cukup rigid. Okay, so, cukup teliti. Cukup memperhalusi dah. Bila kita nak mempertikaikan kata tak boleh guna mazhab Syafi'i, kita nak pakai mazhab lain, bukan tak boleh. Cuma yang pastinya rakyat Malaysia ni dia punya praktik dia, Imam Syafi'i punya cara. Contoh dia cara solat. Okay, cara solat, cara dalam penentuan kekeluargaan. So banyak menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi pendekatan itulah yang digunakan oleh semualah dan kebanyakan mahkamah. Dia menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i pun dah menggunakan ayat Quran dan hadis yang cukup diteliti. Jadi tak ada sebab kenapa kita tak perlu nak menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi so kalau isu dia sekarang ni adalah lafaz cerai, basically kita akan rujuk kepada mazhab Syafi'i punya pandangan. Sebab inilah pendekatan daripada hakim Mahkamah Syariah. Okay. Even imam-imam besar pun, pakar-pakar fiqh pun banyak yang menggunakan mazhab Syafi'i untuk penentuan. Jadi kalau perkara tersebut, kita kena tengok pada satu perkara. Bila sebut lafaz cerai luar mahkamah, okay, dia mesti bergantung banyak bergantung kepada suami tersebut. So suami ni dalam keadaan yang macam mana? Dia lafaz tu jelas ataupun tidak, soreh ataupun kinayah, yang kemudian dalam keadaan dia waras ataupun tidak. Okay, waras satu. Dan kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan dia punya penguasaan dia. Okay, penguasaan dia, sama ada dia boleh melafazkan tu dengan tanpa dipaksa ataupun memang atas kehendak dia sendiri. Alright. So dalam isu macam ni, kalau orang tanya kat saya, sah ataupun tidak suami dia lafaz cerai dalam keadaan suami dia tu marah. Okay. Dalam hadis Nabi, dia ada sebut, dia kata, jika sekiranya perceraian tersebut memang disebutkan, tiga perkara ni Nabi kata, yang mana kalau sebut main-main pun jadi, tak main-main lagi jadi. Contoh dia iaitu kataan nikah, cerai dan rujuk. So 3 perkara ni. Jadi 3 perkara ni pula dia mesti lihat kepada satu lagi hadis. Satu lagi hadis dia katanya akan diangkat amalan anak Adam jika dia dalam keadaan yang tertidur, hilang akal fikiran dan kemudian anak-anak yang tidak baligh.
Jadi untuk kes lafaz cerai ni, 3 perkara ni memang akan diambil. Iaitu yang pertamanya, kalau seseorang yang melafazkan cerai tersebut adalah orang yang tidak baligh, jadi tidak baligh tu dia tidak akan diterima. Kanak-kanak yang masih belum berakal. Jadi takkanlah, kita pun tak pernah dengar lagi lah kan. Jaranglah kita dengar kanak-kanak nikah buat cerai kan, tak ada. Soalnya ni kita ambil hak yang betulnya, kita tahu orang dewasa je yang nikah. Okay. Yang keduanya, dalam keadaan kita panggil apa? Mamai. Mamai dalam keadaan tidur, mengigau. Jadi orang yang tidur ni, jadi orang yang tidur ni kalau dia sebut dalam keadaan mengigau macam tu, dia tak akan diterima lafaz cerai dia. Dia akan diangkat oleh Allah SWT daripada perkataan tersebut. Alright. Yang ketiga, yang menjadi sandaran pada yang lain, iaitu dalam keadaan yang hilang akal fikiran, hilang kewarasan. So, bila kita perhalusi, bila kita faham kewarasan akal ni, kita faham satu perkara, iaitu kita faham dalam keadaan selalunya, kalau kita sebut hilang akal fikiran, kita akan mindset kita datang pada. Mindset kita akan datang dalam keadaan suami tu mabuk. Mabuk lah. Okay, dalam keadaan yang mabuk. Bila dalam keadaan yang mabuk ni, apa perincian dia? Standard kita akan tahu, mabuk tu sebab minum arak boleh, mabuk tu sebab dikiaskan kepada perbuatan untuk makan ubat, ambil ubat-ubatan yang memang dos yang tinggi, dia kan boleh hilangkan kewarasan akal fikiran, dan apa-apa lagi lah. Asalkan benda tu dia boleh hilang kewarasan akal fikiran, otak kita akan set kata benda ni dia mabuk. Maksudnya hilang dia punya kewarasan akal. Alright, so kalau orang yang dalam keadaan mabuk ni, dia hilang kewarasan akal, lafaz cerai dia tu tak sah. Tetapi dia ada pengecualian dia. Pengecualian dia hanya untuk orang yang dia mabuk tu bukan disebabkan dia pilih dengan sengaja. Okay, dia tak pilih dengan sengaja. Macam mana pilih sengaja dengan tak sengaja? Pilihan yang tak sengaja, macam contoh dia kena makan ubat. Dia memang kena ambil ubat, duduk kat hospital. Saya ada satu kes yang mana saya tolong buat hujah sebenarnya. Kes orang yang lafaz cerai tersebut, dia kata suami dia tu masa lafaz cerai tu dekat hospital, dekat atas katil. Accident, dia kena ambil ubat. So ubat tu ambil sana, ayak drip tu. Ayak drip dia pun ayak ubat kot. Macam tu lah. So memang dia dalam keadaan yang khayal. Jadi dia tak terpaksa tu. Ada orang dia ambil ubat atas sebab sengaja kan. Contoh orang yang suka mabuk ubat. Kerja duk main telan antibiotik je. Ataupun telan kerja duk steam ubat batuk ke. Ada jenis macam tu. Yang tu dia pilih dengan sengaja lah. Memabukkan dengan sengaja. Ataupun lah kan, contoh lah. Orang kata ketum ni ubat. Memang betul lah kan, ketum ni ubat. Tapi kalau disebabkan dia menyalahgunakan benda tu, jadi bila hilang kewarasan akal tu bukan sebab dia minum ubat ketum tu, tapi sebab dia dah sengaja benda tu dia menyebabkan otak dia tu hilang kewarasan akal fikiran. Okay, dia campur dengan benda lain dan sebagainya. Kalau untuk yang arak, begitu juga. Kalau orang yang dipaksa, hang tak minum arak, aku tembak hang. Contoh. Okay. Dia terpaksa. Terpaksa tu dalam keadaan dia tak boleh buat pilihan. Dia tak boleh buat pilihan dari segi apa? Ada 5 perkara. Kita sebut sebagai maqasid syariah. Apa kena belajar sikit benda ni. Maqasid syariah. Kita ni, manusia ni, kita ada maqasid syariah kita. Setiap manusia, tak kira lah Islam ke tak Islam ke, setiap orang dia ada maqasid syariah. Syariah ni dia tak kira orang bukan Islam pun dia ada syariah dia. Okay. Apa yang Islam letak untuk maqasid syariah ni? Yang pertamanya, kita kena menjaga, maqasid ni maksudnya objektif syariat. Syariat ni dia ada tujuan dia, Allah turunkan kepada setiap manusia, bukan sikit je. Setiap orang, tak kira orang bukan Islam. Syariat ni turun, matlamat dia, maqasid dia untuk nak menjaga apa? Yang pertama, nak menjaga agama. Okay, menjaga agama. Yang keduanya, syariat ni diturun untuk kita menjaga nyawa kita.
Okey, nyawa kita. Ni saya tak bahas dalam Kita nak terang sikit saja. Saya akan ambil satu je yang penting yang ketiganya maqasidnya untuk menjaga keturunan, maruah. Ada orang kata keturunan, ada orang kata maruah. Syariat diturun untuk menjaga keturunan. Syariat yang diturun yang keempat untuk menjaga harta. Betul, harta. Dan yang kelima, syariat diturun untuk kita menjaga apa lagi satu lagi. Allahu Muhammad. Tak silap saya tadi tu maruah yang kelima ni, nasab, keturunan. Sorry, yang tu penting. So sebab tu ada 5 perkara. Jadi syariat ni diturun untuk menjaga 5 perkara. Jadi saya ambil yang satu ni yang penting dulu. Itu syariat diturun untuk menjaga nyawa. Dalam kes lafaz cerai, jika sekiranya kan, kalau seseorang tu dia mabuk dalam keadaan dia dipaksa. Dipaksa, kalau hang tak minum arak ni, hang mati, aku tembak hang, aku tikam hang akan mati. Jadi dia pilih kena terpaksa minum arak sebab dia kena jaga nyawa dia. Macam contoh kita pernah dengar kan, kalau kita tersesat dalam hutan, kita dah tak tahu, kita dah sampai berapa hari tak makan, tiba-tiba lalu babi hutan. Contoh nak jadi cerita tu, kita tak tahu nak kata apa, nak jadi cerita, kata kita nampak babi hutan dalam keadaan kita tak ada benda dah kita nak makan ni. Jadi kita boleh bunuh dan makan dia. Panggang tapi makan, tapi bukan sampai tahap belahak kenyang. Cukup sekadar untuk menghilangkan lapar. Sebab apa? Kita nak menjaga nyawa kita. Kalau rasa macam dengar geli babi, cuba fikir benda yang lain pula. Contoh dia makan monyet ya. Kalau sanggup aku dengar pun tak rasa macam naik lugai. Okey. Jadi kita dibenarkan untuk menjaga nyawa kita. Sebab syariat diturun ni memang untuk menjaga nyawa. Ni maqasid yang kedua, okey. Sama juga kalau dalam keadaan orang mabuk sebut. Kalau orang mabuk tu dalam keadaan tak sengaja, dia tak akan diterima lafaz dia. Kalau dia mabuk tu dalam keadaan dia sengaja, memang dia ni kuat minum arak, memang dia ni minum ayak ketum kuat, biak, apa benda, biak dengan ketum tu sama lah. Apa benda lagi apa-apalah. Sebutlah ayak arak jenis apa dia tak pernah ambil. Memang kaki minum arak. Heineken ke Carlsberg ke, jenis apa, kalau cerita labu-labi, cowboy cowboy nak minum Friskies, situ minum arak. Right. So yang tu semua pilihan dia. Kalau dia memang pilih untuk macam tu, dia tak dipaksa pun, tak ada boleh menyebabkan daruratnya nyawa dia. So perkara tersebut tidak akan diangkat, bahkan diterima untuk mengesahkan lafaz cerai di sisi mazhab Syafi'i. Perkara ni terjadi waktu bila? Perkara ni terjadi ketika masa zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar, sebab masa tu memang lafaz cerai ni memang ramai sangat jadi masalah yang disebut, dan kemudian biasalah wilayah kan dah besar, wilayah takluk Islam besar dah masa tu, jadi bercampur lah dengan macam-macam budaya, bercampur dengan macam-macam orang, and then budaya minum arak tu masih ada lagi, and then disebabkan tu orang claim kata minum arak dia akan diterima. Right. So masalah ni kita kena kiaskan, kita kena tengok pada lafaz marah tersebut. Berbalik pada cerita suami lafaz dalam keadaan yang marah. Yang ni paling banyak sekali ya. Kalau kita pergi ke mahkamah syariah, ada suami dia kata dia mengaku kata dia memang betul dia lafaz. Lepas tu dia akan bagi tahu kata, tapi Tuan Hakim, saya lafaz tu dalam keadaan dia marah. Dalam keadaan dia mengamuk, bergaduh. Standard lah, mana ada orang happy-happy saja-saja, syok-syok, tiba-tiba sebut lafaz cerai. Pernah dengar ke macam tu? Saya jarang sekali dengar tu. Standard kalau kita sebut perkataan cerai ni, orang kata selalunya, biasanya dalam keadaan dia marah. Even kita tengok drama apa pun, dia akan sebut dalam keadaan yang bergaduh. Kan? Tak pernah lagi dengar happy-happy. Alright, so kalau ada, cuba tag ke saya cerita apa. Alright.
Okay. Alright, so bila kita dalam keadaan yang suami sebut tu dalam keadaan yang marah, so maksudnya dia nak ceritakan bahawa ada ataupun tidak salah satu daripada perkara yang diangkat tersebut. Kan? Angkat yang pertama dalam keadaan tertidur, tidur yang tidak diketahui lafaz itu. Kemudian dalam keadaan yang anak kecil yang tak balik lagi, dan yang ketiga adalah orang yang hilang kewarasan akal. So marah ni dia masuk dalam kewarasan akal. Okay? Masuk dalam hilang kewarasan akal. Maksudnya dia dah tak boleh, dia tak boleh fikir dah. Orang gila dia tak tahu apa. Betul tak? Jadi macam mana kita nak menentukan dalam keadaan marah tu dia hilang kewarasan akal, fikiran ataupun tidak? Itu persoalan paling penting. Hilang kewarasan akal ni dalam keadaan dia marah. Marah ni boleh tak sampai hilang kewarasan akal? Jadi kalau orang yang nak claim kata suami dia marah, ataupun suami ni sendiri claim kata dia marah dalam keadaan dia lafaz tu, satu perkara dia kena tahu. Dia lafaz dalam keadaan marah tu, dia boleh berfikir lagi ataupun tidak. Okay. Selalunya, saya ceritakan apa yang berlaku dalam mahkamah. Selalunya hakim akan bertanyakan kepada seseorang. Hakim akan tanya kepada siapa yang kata suami, dia lafaz tu dalam keadaan yang marah. Hakim akan tanya, masa lafaz tersebut, tahu tak nama isteri kita? Sebut lafaz macam mana? Contoh dia kata, tak kira salah bergaduh apa semua ni. Aku dah meluat dah tengok muka hang. Dengar ni baik-baik ni, aku bagi tahu nama hang. Ma'unah binti Ma'unah. Contoh, Ma'unah binti Ma'un. Ma'unah binti Ma'un. Dengan ini aku menceraikan kamu dengan talak satu. Contoh macam tu. Sebut. Okay, Ma'unah binti Ma'un. Dengan ini aku ceraikan hang dengan talak satu. Hampir kelak. Contoh kan. Biasa dengar macam tu. Okay. So, kalau kita dengar lafaz yang macam tu kan, dia sebut nama, dia boleh pula sebut perkataan talak tu dengan baik dan sebagainya. Rasa-rasa gila ataupun tidak? Hilang tak kewarasan akal tu? Selalu itulah yang akan disoal oleh hakim. Masa kita lafaz tu dalam keadaan yang akal waras ataupun tidak. Dia bukan waras macam Jawa punya cerita. Waras Jawa tu lain. Waras Jawa tu sihat. Okey. Khabar rewak waras. Itu lain. Waras tu sihat. Ni waras ni akal fikiran tu elok lagi. Jadi kalau kita tahu orang gila lah kan, kita nak claim kata seseorang tu orang gila, kita nak test dia macam mana? Kalau saya lah kan, kalau saya nak kata seseorang tu gila ataupun tidak, cuba bagi kat dia duit RM2. Contohlah duit RM1 ke RM2 ke. Okay? Kalau dia reti ambil duit tu, beli rokok dan sebagainya, saya tak rasa dia tu gila. Dia tak sampai tahap gila tu, tapi dia mungkin macam kurang siuman sikit. Contohlah macam contoh dia tak pakai baju apa semua tu. Tak pakai baju, ataupun dia pakai baju elok semua tapi dia cakap sorang-sorang lagi duk minta duit kita RM2 lah apa sebagainya. Ataupun dia nak melintas jalan. Contoh dia nak melintas jalan. Kalau dia melintas terus macam tu saja, dia tak berhenti tengok kiri kanan tu, saya rasa dia tak cukup gila lagi. Okay, so samalah dalam keadaan yang kalau kita mahkamah ni, hakim tanya, masa dalam keadaan lafaz cerai sebut, kamu waras ataupun tidak? So kalau dia kata suami dia ni, kalau suami ni kata dia dalam keadaan yang tak sedar, kalau tak sedar, marah, tengah bergaduh tapi saya tak sedar, saya tak sedar masa saya lafaz tersebut. Tapi dia mengaku kata lafaz tersebut lafaz yang jelas macam tu dia sebut. Hakim payah sikit nak terima kalau katanya tu. Sebab dia sedar apa yang dia buat. Dia sebut nama dengan jelas semua tu. Kalau orang yang tak sedar, dia tak akan sebut dengan nama je dengan jelas. Contoh nama tadi Ma'unah binti Ma'un.
Baru contoh tak jelas. Ataupun dia tak sebut nama. Apa aku cakap aku tak boleh. Dia hontuk-hontuk. Ataupun kalau kita nak tahu tahap yang aku duk berlakon pula pagi ni kan. Selalu duk beletiak je. Ni berlakon pula hari ni. Ataupun dia dalam keadaan yang marah sampai gila ni macam mana. Sampai satu tahap sebelum dia nak lafaz cerai, dia mungkin sampai tahap bagus Puan Laili Anita. Nampak pun Puan Laili Anita ni bantu saya hari ni. Okey, yang ketiga sebenarnya menjaga akal. Yang keempat menjaga harta, yang kelima menjaga maruah dan keturunan. Okey, so terima kasih Puan Laili. Bagus ada ustazah tolong kita. Alright. So kalau kita nak balik pada marah ni kan, kalau nak tahu macam mana isu marah ni, dia sampai satu tahap dia marah dalam keadaan dia sebelum nak lafaz cerai, dia hantuk kepala dia. Hantuk kat dinding, degang. Bergaduh sampai teruk tu, degang. Dia tak kena tumbuk apa pun. Tapi dia sendiri macam gila, dia macam marah sampai tahap-tahap teruk. Pecahkan pinggan ke apa. So drama sikit kan. Pecahkan pinggan, degang. Aku meluar, aku mongkol lah. Yang tu mungkin dia dah sampai satu tahap hilang kewarasan akal. Sebab ada qarinah ataupun tanda-tanda bahawa dia telah mencapai tahap hilang kewarasan akal. Hilang kewarasan akal untuk melafazkan cerai tersebut. Tapi andai kata kalau takat bergaduh tu bergaduh mulut dan sebagainya, gaduh mulut standard lah, bergaduh mulut je kan, kadang tak nak sampai tangan semua tu pun, dia tak mencederakan diri, tak ada pun tanda-tanda kata dia nak hilang akal fikiran tu. Jadi orang macam ni jarang sekali untuk diterima kata dia melafazkan dalam keadaan yang marah. Marah ni, marah saja dia tak jadi. Marah ni dia sampai tahap hilang kewarasan akal fikiran. Boleh faham? Itulah jawapannya. Jawapan kita dah bincang panjang tadi ni. Jadi kita nak bersandarkan kepada apa? Bersandarkan kepada hilang kewarasan akal fikiran. Jadi kalau kita nak claim kata marah, buktikan sampai tahap mana dia hilang kewarasan akal fikiran. Okey, bukannya mudah-mudah kata marah tak sabit. No. Okey, ni cerita untuk orang yang lafaz cerai dengan lafaz yang jelas. Lafaz cerai kita panggil lafaz yang soreh sahaja cerita kita. Dia ada sebut talak, ada sebut cerai, ada sebut firaq, ada sebut sirah. Which is kita dekat Malaysia ni jarang gunalah firaq dengan sirah ni. Jadi kita guna selalu perkataan talak dengan cerai. Jadi kalau lafaz macam ni, lafaz yang jelas, dia ada ada dalihan, dia kata bagi tahu kata dia dalam keadaan yang hilang kewarasan akal, so lafaz jelas ni takkan diangkat. Tapi kalau dia kata dia dalam keadaan yang marah, dia sebut yang tu tapi dia tak ada perkataan hak cerai jelas. Dia sebut kata balik rumah mak hang, pergi keluar aku berambil, aku tak mau tengok dah muka hang. Okey. Yang tu mungkin nak kata cerai tapi tak ada perkataan cerai. Jadi kalau sebut hilang kewarasan akal pun tak apa. Kalau dia bagi tahu kata tak ada niat nak menceraikan tu pun tak apa. Ni hak cerita orang yang dia lafaz cerai dalam keadaan yang lafaz tersebut jelas. Ada perkataan talak ke ataupun ada perkataan cerai. Jadi kalau dalam keadaan orang ni bergaduh, marah tu mesti sampai tahap hilang kewarasan akal fikiran. Ataupun satu lagi, dia akan kata macam ni. Dia marah ataupun dia macam diugut. Dia kata isteri dia kata kalau dia tak mau cerai tu dia nak bunuh diri. Contoh bini dia nak bunuh diri. Okey, nak bunuh diri. Jadi dia kata sebab tu saya ceraikan dia. Ingat maqasid syariah ni untuk menjaga nyawa kita, bukan orang lain. Kalau orang lain tu nak mencederakan diri dia, nak mencederakan diri dia, yang tu hubungan dia dengan Allah. Tapi kalau kita boleh selamatkan, selamatkan. Kita boleh selamatkan. Tapi bab maqasid syariah ni dia nak menjaga diri kita. Bila nak menjaga diri kita, kita kena peganglah. Kalau kita lafaz tu lafaz memang yang itulah yang terbaik untuk diri kita, kita kena ceraikan. Tak perlu kita nak bersandarkan kepada orang lain yang nak bunuh diri. Selalu orang kata macam tu. Alright? Okay. So itulah jawapannya. Bagaimana kita nak menentukan
kes tersebut boleh diterima ataupun tidak bagi orang yang melafazkan lafaz cerai dalam keadaan yang marah. Suami dia marah, bukan bini marah. Bini marah tak ada apa. Kalau suami tak lafaz cerai pun tak ada masalah. Ni cerita suami marah dalam keadaan dia melafazkan cerai tersebut. Okay, alright. So, okay, saya ambil soalan seronok dah, makin ramai dah sikit ni. Puan Kartini Pabo. Assalamualaikum Tuan. Nak tanya macam mana pula kalau kita tegur suami suatu perkara tapi dibalas dengan ayat, kalau tak suka keluarlah dari rumah. Saya kalau nak cerita ni, nak macam mana pula kalau kita tegur suami satu perkara. Baik, yang ni kalau saya nampak ni, saya boleh cerita dari sudut perundangan je lah Puan Jangan cerita kalau saya dengtuk nak counselling semua tu. Cuma counselling ni baguslah. Tapi saya mungkin bukan ahlinya sangat lah. Cuma saya boleh bantu untuk nak tenangkan anda. Untuk kata kalau dah kata suami tak boleh nak tegur tu dengan cara yang elok, mungkin dia tak mau dengar teguran kita. So, kita kena cari orang yang dia boleh dengar. Selalunya macam tu kan. Lelaki ni dia mungkin tak boleh nak terima apa yang isteri dia cakap, isteri dia tegur. Jadi dia ada ego dia. So, kita hanya perlu cari orang yang dia akan dengar. Kalau sebut tu. Contohlah selalunya orang akan sebut dekat mak mertua dia. Mak kepada suami. Bagi tahu mengadu, beritahu. Ini tengok. So, mak dia akan, kalau mak dia sebut, baru dia mungkin dia cool down, dia kena dengar. Ataupun bapak mertua. Ataupun, kalau dua-dua tu pun tak boleh, at least kita selalunya orang siapa yang selalu direspect untuk kita nak tegur ni. Macam kita tahu, ustaz kat pejabat agama ke, ataupun tu imam kat masjid ke, selalunya kan kita macam malu alah sikit dengan orang-orang macam ni. Begitu juga macam zaman Nabi dulu pun. Macam zaman Nabi dulu pun puak-puak kaum-kaum Arab ni dia ada suku-suku dah. Jangan kata orang Negeri je. Orang Arab ni pun dia ada suku-suku dah. Jadi mereka ni semua berbalah. Cerita isu nak meletakkan Hajarul Aswad. Betul? Jadi bila semua ni berbalah, dia orang nak tentukan siapa yang nak pergi letak siapa. Semua pakai balah, jadi dia orang cari siapa? Cari orang yang dia ni cakap mesti semua orang akan dengar. Itulah Nabi Muhammad. Sebelum jadi Nabi lagi, dia dah ada tunjukkan dia punya sifat dia tu. Sifat dia orang cakap semua orang akan tunduk. Orang akan dengar. Carilah orang yang kita boleh cari yang untuk nak tegur suami ni kalau kita tak boleh. Tapi untuk situasi yang kedua, Puan Kartini, kalau dia kata di balangan kalau tak suka keluarlah dari rumah, yang ni bunyi macam halau. Bunyi macam halau memang pastilah. Yang keduanya bunyi macam nak cerai. Kalau lah benda ni kita sebut sebagai cerai, yang ni lah disebut sebagai cerai kinayah. Kinayah, 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 iaitu maksudnya cerai, lafaz dia kiasan, samar, kiasan ni. Jadi kalau macam ni, isu dia kita kena buat pengesahan dan kena pastikan apa niat suami tersebut. Kalau memang dia kata niat dia depan hakim, dia bagi tahu kata memang Tuan Hakim, saya halau tersebut, niat saya memang nak menceraikan, so maka puan memang dah diceraikan. Jadi sebab tu saya kata tadi pagi, saya pasal awal-awal tadi, kes yang dibenarkan untuk dibuka di mahkamah adalah kes yang berkaitan dengan terdesaknya pengesahan lafaz cerai. Sebab ada banyak isu macam ni time PKP. Kena halau, ataupun bergaduh-gaduh, duduk dalam rumah saja bergaduh. Tak puas hati laki duk main TikTok je. Contoh. Alright. Saya ambil Puan Aprilia Izwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya. Boleh. Kalau suami lafazkan cerai dalam keadaan mendapat tekanan dan desakan orang tua, macam mana Tuan? Okey. Saya kata tadi apa kan? Kita kata tadi, maqasid syariah. Okey, maqasid syariah. Semuanya berpandukan kepada maqasid syariah. Apa benda maqasid syariah? Objektif syariat. Matlamat syariat tu diturunkan. Matlamat Islam diturunkan kepada kita ni. Yang pertamanya untuk menjaga agama, menjaga pegangan kita, agama kita. Menjaga nyawa kita. Menjaga akal fikiran kita. Menjaga harta kita.
Dan yang kelima, menjaga keturunan ataupun maruah. Contoh menjaga agama, akidah kita. Maksud contoh akidah kita. Selain turun supaya kita tidak bersembah berhala. Contoh. Tu matlamat dia supaya kita tidak ikut sembah siapa-siapa pun. Supaya kita sentiasa akidah kita satu, sembah pada Allah dan percaya pada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain lah. Dan percaya pada kitab dan sebagainya tu. So beriman kan. Yang keduanya, menjaga kepada nyawa. Okay, menjaga nyawa ni, syariat diturun ni supaya kita tidak merosakkan nyawa kita. Kalau tak ada syariat ni, banyak orang dimungkin akan berlaku. Contoh dia, Islam larang kita untuk bunuh diri, terjun bangunan, bunuh diri. Islam turun kata jangan bunuh diri. Bawa masuk dia dalam. Sorry kucing terlepas. Kemudian yang ketiganya, menjaga akal fikiran. Islam turun untuk menghalang manusia ni daripada minum arak, ambil dadah. Supaya benda-benda yang boleh merosakkan akal fikiran ni terhindar. Menjaga akal fikiran. Yang keempat, Islam turun untuk menjaga harta. Setiap harta kita yang kita dapat ni, kita kena keluarkan zakat supaya dia dalam keadaan yang tidak ada unsur riba. Islam menghalalkan riba. Contoh right. Yang kelima, Islam turun matlamat dia untuk menjaga keturunan dan juga maruah. Jadi Islam tak kata apa boleh berzina ikut suka. Kalau tak turun benda tu, semua pakat ikut suka aja. Tak ada perkahwinan. Kahwin lah. Saya kahwin dengan kawan ni, saya tengah-tengah duduk ni, kahwin dengan orang ni. Tak bercerai apa pun. Jadi Islam dia buat undang-undang macam tu supaya tak bercampur. Tak bercampur kahwin ikut suka. Kahwin dua adik dengan kakak sekaligus. Faham? Ni contoh. Jadi kalau bab cerai ni, dia ada tadi bab menjaga nyawa. Dan menjaga akal fikiran lah, kita ambil sikit satu. Jadi kalaulah kita kata desakan tersebut mendapat tekanan dan desakan daripada orang tua, ada tak dia mencacatkan daripada maqasid syariah tu? Rosak tak nyawa seseorang yang nak melafazkan lafaz cerai tu? Suami kita, dia kena desak dengan bapak dengan mak dia, desak-desak itu, dia nak menjejah tak dia punya nyawa dia? Tak ada kan? Jadi bila tak ada, kalau desakan macam tu, dia tak dikira sebagai satu tahap yang boleh merosakkan nyawa dia. Okey? Dan kalau perkara tersebut berlaku, pastinya lafaz tersebut sah. Walaupun dia ada desakan. Unless tekanan ataupun desakan tersebut daripada orang tua dia, acu pistol. Hang tak cerai bini hang, aku tembak hang. Aku takkan mengaku daripada anak, aku tembak hang mati terus. Yang tu dia kacau nyawa. Nanti tak? Okay. Alright. So tekanan dan desakan tu dia sampai tahap yang macam tu. Apa objektif syariat dia? Melanggar ataupun tak objektif syariat, maqasid syariah tu. Okay, alright, Puan Azita, selamat pagi tuan. Bagus tajuk pagi ni menambah pengetahuan. Bolehlah saya kongsi sikit-sikit. InsyaAllah kita kalau nak deep sangat pun sukar jugalah kan. Tapi tak apalah, kita bagi faham apa yang berlaku situasi di mahkamah. Okay, Puan Nur Nadira. Saya nak tanya, kalau suami cerai isteri pada bulan 12, tapi sampai sekarang suami dengan isteri tak pergi mahkamah untuk buat tuntutan cerai. Cerai luar mahkamah, kena denda tak? Okey, macam ni Puan Soalan Puan ni sepatutnya macam ni bunyi dia. Puan Nur Nadirah. Okey. Kalau suami cerai isteri pada bulan 12, tapi sampai sekarang suami tak pergi mahkamah untuk buat bukan tuntutan cerai Puan. Okey. Untuk buat tuntutan pengesahan lafaz cerai. Ada beza, okay? Ada beza antara pengesahan dengan tuntutan cerai. Sebab apa? Kalau kita salah sebut peguam, orang mahkamah, takut dia faham kita ni tak bercerai lagi. Betul? Kalau orang mai tu cerita kat saya, dia kata dia nak masuk mahkamah untuk buat tuntutan cerai. So kita faham dia nak tuntut cerai Seksyen 47. Maksudnya perceraian secara baik di hadapan hakim. Maksudnya suami dia tu tak sebut lafaz cerai lagi. Sedangkan dekat rumah
sebelum nak mai jumpa peguam, sebelum nak pergi ke mahkamah, dah bergaduh, dah bergaduh, dah sebut dah lafaz cerai. Tapi dia mai cerita kat kita, kata dia nak tuntut cerai. Tu beza dia, situasi yang berbeza. Jadi Puan Nur Nadirah dan puan-puan yang lain kalau tak faham tu berat. Dia kena faham satu perkara. Tuntutan cerai dengan tuntutan pengesahan lafaz cerai, dua benda yang berbeza. Okey. Cerai, tuntutan cerai seksyen 47 itu bercerai cara baik. Pengesahan lafaz cerai untuk orang yang dah dengar suami dia sebut perkataan lafaz cerai sebelum masuk dalam mahkamah. Dekat rumah ke, tepi laut ke, kat kubur ke, kat mana pun. Okay. Bukan di hadapan hakim, bukan dengan kebenaran hakim. Yang ni kita kena buat nama dia tuntutan pengesahan. Sah nak mengesahkan lafaz cerai. That's why kita kena jelas. Dia punya ayat yang disebut oleh suami tu macam mana. Suami sebut Ma'unah binti Ma'un. Dengan ini aku ceraikan dengan talak satu. Contoh, kita kena sebut benda tu betul-betul. Macam mana lafaz tersebut disebut di hadapan kita. Ataupun mungkin lafaz tersebut kita dengar macam tu. Ataupun mungkin kita dengar daripada orang lain cakap macam tu. So kita kena jelas ayat tersebut macam mana. Baru kita kena cerita kat peguam ataupun hakim nak tuntut cerai ataupun nak tuntut pengesahan lafaz cerai. So cerai luar mahkamah nama dia pengesahan. Sahkan lafaz cerai tersebut. Okay, alright. Soalan yang kedua untuk Puan Nur Nadirah tadi, dia kata kena denda tak? Kena denda ataupun tidak? Ya, insya-Allah akan kena denda. Sebab tapi bukan isteri yang kena denda, suami yang akan kena denda. Tapi point is dia kena buat dulu pengesahan lafaz cerai. Kena sahkan dulu lafaz cerai tersebut. Kalau lafaz cerai tersebut memang didapati sah, mahkamah sabitkan perceraian tersebut, talak berapa pun. So mahkamah sahkan dan insya-Allah nanti dia akan menyusul. Dia akan menyusul dengan satu saman daripada Jabatan Agama Islam, Jabatan Dakwaan akan keluarkan satu saman melalui Mahkamah Syariah. Dia akan minta untuk kita datang dibacakan pertuduhan bagi kes lafaz perceraian di luar mahkamah. Okey, alright, memang kena denda. Sebab dia telah melanggari seksyen berapa, kesalahan dalam enactment keluarga Islam. Undang-undang keluarga Islam, jadi satu kesalahan bagi suami melafazkan lafaz cerai di luar mahkamah. Okay. Cuma denda dia tu taklah sampai dia denda dia mungkin dalam, saya tak pastilah dia, tapi dia maksimum dia 1,000 lah. Jaranglah dapat kena 1,000 tu. Right. Selalunya dalam 300, 400, 500 lebih kurang, bergantung kepada hakim lah, bergantung pada hakim atas kita punya permohonan pembelaan. Okay. Alright. Tapi jangan disebabkan denda tu kita tak mau buat pengesahan, haram hukum dia. Kalau kita dah memang lafaz tersebut memang dah berlaku kat luar mahkamah, memang kita kena buat pengesahan. Sebab tu sebelum ni, video-video sebelum ni pun saya duk bagi tahu dah. Bab cerai luar mahkamah ni, cerai ni dia bab kita dengan Allah SWT. Kalau kita tak main buat pengesahan, siapa pun tak tahu, kita dengan Allah je yang tahu. Tak ada orang boleh selindung. Malaikat mungkin dah tahu kan. Arti cerita ni maksudnya dengan Allah lah. Okay. So kalaulah kita tak buat pengesahan, kita senyap-senyap, kita pilih untuk tidak ke mahkamah buat pengesahan, jadi kita telah berdusta dengan Allah SWT lah. So kalau kita berlaku persetubuhan tersebut boleh jadi persetubuhan haram. Okay, alright. Jangan disebabkan yang tu kita tak main buat pengesahan. Sebab apa? Nanti kena denda. No, tak boleh macam tu. Sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada hari akhirat, kita kena buat pengesahan. Tu je boleh bagi tahu. Okay, Puan Liza, Tuan. Okay, Puan Norita Aman. Tuan, suami saya dah tak balik selama 4 bulan. Tak ada Tuan, tak ada beri nafkah zahir batin. Kira dah jatuh ke Tuan? Jatuh apa tu? Jatuh. Gerguk jatuh. Gurau Puan Norita. Alright.
dia tak automatik jatuh puan. Saya faham mungkin puan nak tahu cerita pasal cerai taklik kan. Lafaz yang ada dekat belakang sijil nikah puan. Cuba tengok balik lafaz. Cuba tengok balik sijil nikah anda semua. Ada ayat dia jelas kan. Bahawasanya aku jika sekiranya aku nama sekian meninggalkan isteriku selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, ataupun aku atau wakil aku tidak memberikan nafkah kepada dirinya selama 4 bulan berturut-turut, atau aku mendatangkan mudarat kepada dirinya dan sabit dan dia mengadu, tu ayat dia, dan dia mengadu kepada hakim ataupun qadi mahkamah syariah, dan jika sabit aduan tersebut maka tertalaklah aku dengan RM10, contoh talak khul'i. Aku sampai dah hafal dah benda tu. Setiap negeri standard mesti ada macam tu kan, cerai taklik. Dia ada lafaz taklik. Kecuali wanita daripada negeri Perlis sahaja yang tak ada lafaz taklik. Okey. Jadi kalau kita kata benda tu automatik, salah. Dia tak automatik. Dah jatuh ke? Maksud dah jatuh tu auto lah. Dia tak auto. Dia manual. Manual je kita kena buat aduan. Kena buat pengesahan. Lafaz cerai taklik. Dia bukan pengesahan lah. Takut apa salah faham. Dia kena buat cerai taklik. Cerai taklik kata suami dah tak balik selama 4 bulan. 4 bulan tu juga dia tak bagi nafkah. Jadi 2 taklik dia langgar. Tinggal saya 4 bulan, nafkah 4 bulan pun tak dapat. Okey. Jadi kita kena buat cerai taklik benda tu. Okey. Kalau kita nak cerita nafkah batin dia tak termasuk dalam taklik tu. Tak termasuk dalam taklik akad nikah. Sebab apa? Sebab cuba baca betul-betul. Jika sekiranya, dia kata perenggan yang kedua, jika sekiranya aku tidak menafkahi ataupun mana wakil aku menafkahi, ada orang hantar wakil untuk bagi nafkah batin. Kalau ada, saya rasa ramai yang nak macam tu. Laki jadi ejen. Ejen memberi nafkah batin. Tak ada. Okey. Tak ada lagi jadi ejen untuk hantar duit nafkah saya main ni wakil kepada suami puan nak main bagi nafkah batin. Jadi kita kena baca betul-betul. Nafkah tu nafkah zahir. Nafkah zahir sahaja. Wakil ni maksudnya keluarga kita ke ataupun peguam ke, dia main hantar duit nafkah. Memang betul dia lari tinggal tu tapi dia main bagi duit nafkah. Okey. So kalau macam tu, yang tu dikira kita kena faham nafkah zahir, dan insya-Allah puan boleh buat tuntutan cerai taklik. Dia belum jatuh, dia kena buat dia kena buat saman nyata tuntutan dan kemudian kena ada perbicaraan. Yang ni kalau puan Norita Aman nak tahu lebih lanjut boleh PM saya. Okey. Alright, Puan Laili Anita Osman. Ini tadi yang menjaga akal. Bagus Puan Laili ni. Tolong ketua kelas saya. Okey, Muhammad Izin salam. Anu Fatil tidak. Apa khabar? Baik, sihat saja. Hari ni saya bangun dalam keadaan yang saya ceria. Semalam saya mimpi jadi superhero. Aduh, tak tahulah. Mimpi apa tiba-tiba jadi superhero. Mana ni? Okey. Puan Han Ahna. Puan Han Ahna. Kalau suami lafaz cerai talak 3 atas desakan orang macam mana Tuan fahmi? Saya dah terang dah tadi Kalau desakan tersebut sampai tahap boleh hilang nyawa, yang tu akan diangkat. Akan diangkat maksudnya tak diterima. Tapi kalau lafaz cerai tersebut tak kiralah talak ke berapa pun, memang ada desakan sampai boleh yang tak ada sampai tahap teruk, insya-Allah dia akan diterima dan disabitkan. Cuma bab lafaz cerai talak 3 ni, kalau saya cerita di Kedah, di Kedah
Hakim semua sepakatlah dia menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i. Jadi bila pendekatan mazhab Syafi'i ni dia sabit talak 3, kalau sebut aku cerai talak 3, dia akan sabit talak 3. Okay. Macam dekat Pulau Pinang pun sama juga. Sebut sekali saja talak 3 sebut, sama, jatuh talak 3. Di Perak pun saya boleh sahkan, sama juga. Tapi di Perlis, okay, kalau di Perlis, lafaz cerai aku sebut aku cerai hang talak 3, kalau yang tu kali pertama kita bercerai, dia akan jatuh talak 1. Talak 1 raj'i kali pertama. Okay, alright. Dan saya hari itu beberapa minggu yang lepas saya live bersama dengan Tuan Syarafi, kawan saya di Pahang, Peguam Syar'i Pahang. Dia kata pendekatan hakim kat Pahang pun sama juga. Maksudnya lafaz cerai talak 3 jatuh talak 1 sebab kali pertama. Tapi kalau dekat negeri-negeri lain ni, saya rasa pandangan saya lebih baik tanya dekat peguam-peguam sana. Cuma yang saya dapat pastikan lah, sebab dulu saya pernah ada dekat Selangor, saya pernah ada dekat Kuala Lumpur juga. Saya sahkan memang saya pernah dengar sabit cerai talak 3 juga, walaupun tu kali pertama. Sebab kebanyakan semuanya akan menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i. Kitab yang kami guna ni, kebanyakan hakim-hakim ni, hakim ni guna kebanyakannya kitab Mughni Muhtaj ataupun Mughni Muhtaj dengan apa tu gitu, Rawdatul Talibin ke. Tapi benda tu kitab yang lama. Jadi yang banyak dirujuk tu adalah kitab ni, Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ni aku buat iklan kan puan. Okey, Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Mu'tamad ni kalau kita nak cerita hukum syarak, dia kena rujuk kitab. Dia bukan kitab bahasa Arab, dia translate bahasa Melayu. Okey, jadi Mu'tamad ni kitab yang kira macam pandangan terakhir lah, yang jumhur, yang kitab moden yang terakhir yang paling diguna pakai untuk nak menentukan. Senang cerita lah, kalau yang ni macam dah terbaik lah untuk nak menentukan dalam mazhab Syafi'i ni. So dalam ni memang disebut kalau cerai talak 3 dia jatuh 3 terus. Okey? Alright. Okey, Puan Maizuin. Kalau nafkah zahir contoh dia bagi, duit tu untuk keperluan barang rumah saja. Itu saja macam mana ya tuan? Itu nama dia bukan tak dapat nafkah, tapi nafkah tak cukup. Okey? Itu bukan tak dapat nafkah, tapi itu nafkah tak cukup. Bila nafkah tak cukup ni, kalau kita nak tuntut fasah ataupun kita nak tuntut cerai taklik atas sebab tak dapat nafkah, beratlah. Susah. Susah kita nak claim kata tak dapat nafkah. Sebab kita dapat, tapi isu dia tak cukup. So yang terbaiknya adalah kita kena buat permohonan nafkah dulu. Tuntut nafkah diri dulu. Senang. Ataupun kalau macam contoh kita tak nak bercerai pun, tapi kita nak dia bagi suami ni bagi nafkah yang betul pada diri kita, jadi kita tuntutlah nafkah diri. Okay, nafkah sebagai seorang isteri. Seorang isteri yang tak fikir pun pasal nak bercerai ataupun dia tak ada merit nak bercerai, sebaiknya dia tuntut dulu nafkah diri. Nafkah sebagai seorang isteri dalam mahkamah. Okay? Alright, Puan Zahra Ibrahim. Alamak, terlewat masuk kuliah. Assalamualaikum. Saya rasa macam saya berada di masjid kan, bagi kuliah. Tak pun saya macam berada dalam bilik lecturer kan. Saya lecturer, semua anak-anak murid. Semua anak murid saya perempuan. Okey, Puan Shumairah tadi bagi salam tuan. Okey, Puan Master Mizi. Tuan, kalau suami bagi nafkah selang setiap bulan, bulan ni bagi, bulan depan tak, dan seterusnya. Sebab isteri hanya boleh tuntut fasah kalau nafkah 3 bulan turut-turut. Suami cerdik manipulate terms undang-undang. Kalau dalam cerai taklik, dalam cerai taklik disebut berturut-turut. Dalam taklik kita disebut berturut-turut. Tapi dalam fasah dia tak sebut berturut-turut. Dia tak sebut berturut-turut. Dia sebut, mari saya tunjuk, kita Google sikit Kita baca tu kan.
Saya ambil Pulau Pinang lah. Sebab saya rindu sangat dekat negeri saya. Aduh, rindu nasi kandar, rindu nak tengok jambatan Pulau Pinang. Rindu nak pergi tengok rumah sewa saya. Okey, kat mana fasah? Section 53. Okey, ni saya buat share. Share screen. Okey. Alright, cuba kita tengok. Section 53, perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasah. Seseorang perempuan atau lelaki, buat lelaki pun boleh tuntut fasah, mengikut mana-mana berkenaan, berkahwin ikut hukum syarak. Dia kahwin ikut hukum syarak ni maksudnya dia dapat sijil nikah dalam Malaysia lah. Itu kita mudah faham, takut hangpa tak faham ya. Dia dah disahkan, memang ikut dapat ada sijil nikah betul, adalah berhak mendapat satu perintah untuk bubarkan perkahwinan. Fasah ni maksudnya kita batalkan, bubarkan perkahwinan, atau untuk fasah atas satu atau lebih daripada alasan-alasan. Maksudnya bukan salah satu saja, lebih pun boleh bubuh. Okey. Iaitu alasan yang pertama, jika suami ataupun isteri kita dah tak tahu lebih tempoh lebih daripada setahun. Dia tak tahu dia pergi duduk kat mana, hilanglah non serta. Okey. Yang kedua B, 1B, kalau suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Okey, nampak kat situ. Yang ni kita fokus kat sini. Telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkah baginya selama tempoh 3 bulan. Okey. Kita tak ada pun dia sebut kat situ. Tak ada pun dia sebut kata berturut-turut. Yang ada berturut-turut tu hanya ada dalam ta'liq sahaja. Jadi dia kata apa tadi? Cuai. Kalau dia bagi tu sat bagi, sat tak bagi, sat bagi, sat tak bagi, yang tu cuai puan. Yang tu cuai. Okey. Yang tu pun kita disebut kita ada merit untuk kes fasah. Ya ada. Tapi selalunya dia akan manipulate macam mana? Dia akan manipulate kata macam ni. Saya bagi bulan Januari, saya bagi katakanlah 800. Kemudian dia bagi bulan Mac pula 800. Januari, Mac, kemudian lompat Mei. Mei pun 800. Selanjutnya dia akan manipulate, dia akan bagi tahu Januari tu sekali untuk dengan bulan Februari. Mac tu sekali untuk bulan April, Mei tu sekali untuk bulan Jun. Nampak tak? Okay. That's why yang ni memang payah sikit. Kita nak kata tak dapat langsung. Unless lah kalau memang dia bagi tu tak munasabah. Contoh, bulan Januari bagi RM50. Kemudian baru bulan Mac pula bagi pula RM100. RM50 nak cover dengan bulan Februari. Jangan kata bulan Februari. Seminggu pun tak cukup. Seminggu apa? Sehari pun boleh habis RM50 ni. Pergi beli tengok RM50 tu kan. Sekarang ni pun ada dah sikit-sikit orang duk jual bazar, duk jual makanan ni kat bazar. RM50 tu sat lah. Pergi beli sat laksa, pergi beli sayur, ikan semua tu. RM50 balik habis macam tu lah. Yang tu tak munasabah. Tapi kalau selalunya orang dia nak claim macam kata untuk cover bulan ni sekali yang tu kan. Yang tu kalau dia bagi cukup tinggi lah. 800 tu kita consider macam not bad lah. Not bad. Kalau di sisi mahkamah ni not bad lah untuk diterima. Ataupun 600 pun kadang dia boleh split 300. Which is yang tu lah kadang-kadang the minimum. Dia punya nafkah minimum yang seluruh mahkamah nak tentukan. Okay. Selalunya yang tu 600 ke 800 ke 1000 ada kat atas tu lagi lah. Yang ni memang logik. Okay, tapi anda kata kalau macam contoh lah kan, dia bagi tu katalah 600. Dia kata cover untuk 2 bulan. Sedangkan kita ada anak sekali. Dia ada anak jaga sekali. Yang ni pastinya kita boleh kata tak cukup untuk kita. So insya-Allah kita ada merit di segi undang kat situ. Okay. Right. Okay, Puan Zaliza Zainal. Macam melalui telefon dalam keadaan dia sedar.
Okey, kalau dalam keadaan telefon, telefon kalau maksudnya bercakap. Bercakap tu memang boleh diterima lah. Memang kita tetap sebagai soreh. Kalau disebut macam tu, dalam keadaan dia sedang memang betul lah kan. Bercakap macam tu. Dan kalau kita bawa ke mahkamah pun, kita boleh sebut benda tu sebagai dia bukan kinayah, dia adalah lafaz yang jelas. Okey, dia lafaz yang jelas. Tapi kalau dalam keadaan kata telefon, tapi telefon tu dalam bentuk voice note ke ataupun WhatsApp ke, yang tu kinayah. Okey, yang ni kalau dia nak mengaku sedang ke tak sedang ke memang atas pengakuan dia. Niat dia. Puan Nur Hayati Mak Saad. Salam, kalau pengesahan cerai taklik, saya nak kena bagi faham juga kat semua juga ni. Ni pun salah satu kefahaman yang salah juga. Okey. Bila kita sebut cerai taklik ni, di sisi mahkamah, di sisi peguam dan di sisi orang yang tahu tentang undang-undang, okey. Cerai taklik ni adalah cerai yang melanggari taklik belakang sijil nikah tu. Okey, belakang sijil nikah kita tu taklik kan. Taklik tu kalau kalau suami langgar, yang tu kita kena buat tuntutan cerai taklik. Tapi kalau setengah orang dia faham pengesahan cerai taklik ni, dia rasa mengesahkan lafaz cerai yang suami dia ikat. Suami dia ikat dia. Contoh yang standard kita biasa dengar, hang keluar saja daripada rumah ni jatuh talak. Betul kan? Biasa dengar kan? Ataupun kita kata hang jumpa lagi mamat tu, kita dah tak ada apa-apa hubungan. Contoh. Okey, yang tu nama dia betul taklik. Mengikat talak tersebut. Tetapi kita tak boleh yang tu sebut dia sebagai kita tak boleh sebut dia benda tu sebagai taklik di mahkamah. Okey, kita kena sebut nama kes tu nak mengesahkan lafaz cerai. Tu je, tak payah perkataan taklik, mengesahkan lafaz cerai. Okey. Cuma bentuk dia tu memanglah bentuk mengikat, taklik. Cuma yang tu kita namakan pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Okey. Alright. Mana lagi ni? Okey, Farhan Zulkifli. Assalamualaikum Tuan Fahmi. Salam. Para suami selalu nafikan benda ni. So isteri kena filekan cerai taklik berserta laporan doktor saja. Boleh ke? Ni untuk lafaz cerai taklik tadi ke saya terang kot no? Para suami, okey. Kalau kita nak filekan cerai taklik, kalau contoh taklik yang ketiga lah kan. Taklik yang ketiga tu kata mendatangkan mudarat. Ya. Kita boleh kena sahkan dengan laporan doktor. Dia standard macam kes fasah juga. Kes fasah kan dia ada pukul, ada dakwaan lazim menyakiti. So kita kena ada lah bukti kata menyakiti tersebut. Sama ada bukti macam laporan polis kena ada, laporan perubatan kena ada. Kena sahkan lah. Kalau tak ada bukti macam tu, macam mana kita nak buktikan kata kita pukul? Kan saya kata, masuk kandang, menangis air mata darah, yang tu bukan bukti. Okey, cuma dia mungkin tanda-tanda betul sahaja. Tapi kita tak boleh nak terima ayat mata tu. Bukan kita tak faham, tapi dalam bab pembuktian, dalam Islam, bukti ni diletakkan bukan dengan ayat mata. Bukti ni diletakkan dengan benda-benda yang lain. Contoh dia pengakuan suami ataupun saksi. Kemudian masuklah qarinah-qarinah yang lain, tanda-tanda yang lain. Laporan polis, laporan perubatan, kesan lebam punya gambar, video kena pukul, dengar bunyi bergaduh, bunyi rakaman. Kalau sebab tu saya buat buku tu. Aku promote sekali lagi. Pandai tak saya? Kalau siapa yang belum dapatkan lagi buku tu, mana ni 16 bukti fasah ni. Tolong dapatkan. Okey. Ini pun boleh gunakan sebagai bukti juga. Alright. Okey. Tu dah jadi lain Tuan Fahmi. Nafkah zahir, nafkah batin lah cerita dia. Okey. Wazarah Ibrahim. Wakil nafkah batin. Saya lah nak kongsi dengan anda lah kan. Ni saya terlintas pula pengalaman dululah. Tapi masa tu saya bukan
Saya bukan peguam lagi lah masa tu. Saya budak chambering lah. Chambering tu kan. Saya punya bos saya tu, dia ada satu kes. Memang rare gila. Sangat luar biasa dia punya kes tersebut. Saya tergamam. Sebab yang tu kes angkat saya tau. Dia tuntutan tu, tuntutan hadanah tak saya. Tuntutan hak jagaan anak. Okay. Di Kuala Lumpur. Okay. Ni bolehkah saya cerita lah? Saya tak mau cerita nama apa, tapi kita nak tunjukkan tentang nafkah batin ni. Okay. Dia ada satu masalah. Ni cerita hak jaga anak. Suami dia ni, okay, dia masalah bab-bab pemahaman batin dia ni. Dia luar biasa sikit. Sebab tu saya kata, saya tak cerita ni benda ni bukan main-main tau. Saya cerita ni benda ni the real. Kalau anda kata tak ada ejen nafkah batin, ada. Suami ni, cerita dia tu, bekas suami ni, dia nak dia nak ambil juga jaga anak tu, tapi kita claim kan, kata dia tak layak sebab masa dalam tempoh perkahwinan dia dia suruh orang lain bersetubuh dengan isteri dia. Faham? Dia suruh, bukan seorang, banyak orang dia suruh. Na'udzubillah kan, memang teruk gila time tu. Dan ada satu tahap dia sendiri duduk tengok. Dia sendiri duduk tengok dengan isteri tu. Dia suka tengok bini dia buat dengan orang lain. Ni masalah mental orang tu. Tu dia cerita pasal nafkah batin ni. Seram Okey. Puan, tu je lah Cuba pilih biar. Ya, hilang jangan fikir. Bulan-bulan puasa ni fikir baik ni nak dekat 10 yang terakhir ni kerjalah Lailatul Qadar. Okay, alright. Okay Tuan Fahmi, tapi saya dekat Sabah Sandakan. Kalau nak cari peguam dekat Sabah, ada. Saya ada satu kawan dekat Kota Kinabalu. Nama dia Tuan Sofian. Boleh buka dia punya nama, Sofian. Dia dekat Kota Kinabalu. Nama dia Sofian, cuba tengok nanti. Dia pun dia buat perkongsian juga untuk Sabah. Okey. Mas Tamizi fakan nafkah isteri if dah dapat perintah mahkamah suami tak bagi terus buat aduan kepada rezeki. Kalau tiada perintah memang isteri kena tahu hak mereka. Okey. Puan Farhan pula jelaskan. Fadlina Syah Perlis lepas talak 3 jatuh talak 1 je sebab kali pertama. Untung. Ada setengah orang dia kata untung. Ada setengah orang wanita dia tak mau tau. Ada setengah ni dia tak mau disahkan. Saya ada satu kes tu yang mana dia wanita ni dia macam tak boleh terima hakikat suami dia lapar cerai. Dia macam tak mau sahkan. Dia dia kata macam suami dia kena paksa, tapi suami dia tu memang suami dia sendiri yang filekan mohonan cerai. Suami dia bukan mohonan cerai, suami dia yang mohon untuk mengesahkan lapar cerai. Suami dia jadi plaintiff. Dia tak setuju, dia kata dia tengok, padahal suami dia tu mengaku. Suami dia yang buat, dia tulis suami dia tu. Tapi ada jenis macam tu. Dia kata suami dia mengesahkan kata jatuh talak 3. Dia tak mau, dia tak sanggup terima. Dia tak sanggup berpisah kata. Kata dah siap betul mandrum tu. Okay, mungkin sebab terlalu sayang. Ingatlah, cintakan dunia, dunia kan pergi. Cintakan bunga, bunga kan mati. Cintakan manusia, manusia tidak kekal abadi. Cintakan Allah. Cintakan Allah, itulah yang hakiki. Itu pandai pula aku bersyair, bersajak pula pada pagi-pagi macam ni kan. Saya bet anda tak dengar lagi. Kadang-kadang saya suka merepek juga. Saya suka berpidato dalam rumah. Saya suka debat dalam rumah. Tajuk-tajuk saya ni tajuk-tajuk pelik-pelik. Yang menjadi hakim adalah isteri saya. Saya nak ajak anak saya dia pandai untuk berpidato dan bercerita. Sebab mulut bapak dia pun cocek-cocek juga. Puan Rin Izurin. Tuan Fahmi, kalau nak tuntut fasah ada bukti dari WhatsApp web. Bagus. Sangat mengikuti teknologi. Suami berkelakuan keji, panas baran, ambil barang. Okay, ambil barang ni kalau untuk orang lain kalau tak tahu maksudnya ambil dadah. Okay. Rasa-rasanya lah boleh settle berapa lama di mahkamah.
makin lama saya boleh jadi mental, tekanan emosi. Okey, Puan Izurin. Sebelum saya nak cerita berapa lama, okey, saya nak tanya Puan Izurin dah dapat ke belum? Aku nak promote dulu kan Puan Izurin ni. Free je saya buat ni, dan insya-Allah hari ni saya nak bagi lagi satu lagi ebook free. Ebook tu yang ni saya buat blueprint. Kalau masih belum dapat ni, blueprint proses kes di Mahkamah Syariah dengan mak saya. Kat wall page saya tu ada baca ayat tu, klik dan dapatkan dulu. Tu nama dia prosedur punya susu atur tu. Tapi cerita tu tinggal Ustaz. Saya nak bagi tahu kepada Puan Rin Izurin dan mungkin yang ada masalah yang macam ni juga. Dia dapat bukti daripada WhatsApp web. Okay, alright. So WhatsApp dia web ni bagus. Dia memang boleh buka, kita boleh tunjuk kata kita dapat tu daripada bukti WhatsApp. Okay, cuma yang pentingnya adalah yang pentingnya adalah kalau kita rasa kita ada tekanan, firstly, tolong buat laporan kesihatan dulu Puan. Jangan sebab kita rasa macam kita ada bukti yang kita rasa aja macam cukup kuat. Please kalau kita rasa saja belum tentu lagi. So biar betul-betul kuat. Alright? Sebab kita tak boleh jangka suami nak lepaskan kita dengan cara yang baik. Banyak orang dia tak akan lepaskan. Dia tak akan mudah-mudah saja untuk nak pisah. Selalunya dia akan nak minta imbalan balik. Nak minta apa-apa lah, gugurkan apa-apa tuntutan lah, ataupun minta jagaan anak lah sebagainya kan. So memang benda yang berat untuk kita nak tunaikan. Jadi prepare diri kita dulu. Dengan cara apa? Kalau Puan kata ada tekanan mental ataupun tekanan emosi, please jumpa dengan psikiatri. Okay, hospital, minta refer kepada hospital untuk berjumpa dengan psikiatri. Okay, jumpa dengan psikiatri untuk dapatkan laporan kesihatan, tekanan perasaan. Dia tak akan jejaskan pun hak jagaan anak. Dia bukan gila. Kita tak gila, tapi kita stres. Bila stres, kita kena ada laporan bukti. Sebab stres ni dia boleh menyebabkan kita punya kesihatan kita terjejas. Alright? So, be rational, just relax, dapatkan je. Pergi je. Psikiatri, nanti dia ada ujian. Ujian dia bukan susah pun. Ujian dia nak tanya soalan. Dia buat apa, tahap tekanan anda macam mana, semua tu simple je. Tu dia akan minta buat rawatan susulan, dia akan bagi ubat. Semua tu bukti. Okay, alright, tu penting. Yang tu lebih kuat daripada WhatsApp web. Okay, yang keduanya, kalau Puan kata dia ada ambil barang, okay, kalau yang lain-lain lah cerita ni semua. Kalau lah kita kata suami ada ambil barang, kita tahu kata dia mengambil dadah. Janganlah kita yang jadi polis. Janganlah kita yang bertindak jadi AADK. Tolonglah. Kalau sayangkan suami, okay, telefonlah polis. Kalau macam contoh cerita anakku Sazli, kan? P. Ramlee dah buat cerita tu lama dah. Sebab apa Sazali jadi teruk? Sebab bapa dia tak pernah mengajak sampailah sampailah ke tua. Sampai dia dah besar. Bapa dia tahu kata dia ni buat tak betul semua tu kan. Tapi tak pernah telefon polis bagi tahu anak buat jenayah. Sampai ke Sazali ni dah tumpah kena tembak semua tu kan, baru dia telefon. Time tu baru dia kata apa ayat terakhir? Aku telah menjalankan tanggungjawab aku sebagai seorang bapa. Nampak tak? Cerita tu dah tunjukkan kat kita. Kalau kita nak mengajak, jangan sebab kita kesian. Benda tu kalau kita tak betul, kita kena bagi tahu kepada orang yang berhak untuk buat benda tersebut. Polis dan juga AADK. Kalau kata ambil barang, kena buat. Sebab yang itulah yang akan menyokong tuntutan kita nanti. Ada laporan AADK, ada tangkapan polis. Dah ada bukti, tunjukkan bukti tu. Polis, saya nak buat laporan, saya dapat baca pada WhatsApp kata suami saya ni ada ambil barang-barang sini. Sekian. Bagi tahu. ADK ke, dia orang ni memang tugas dia pun nak kena buat tangkapan macam tu. So benda tu pula dia akan membantu kita. Faham? Orang lain punya duk tunggu peluang. Kalau kita ada peluang, buat laporan tu dulu. Okay? Yang ketiga, kalau kita nak contoh kata berkelakuan keji ataupun panas baran, make sure bukti dia selain daripada WhatsApp web, perbuatan WhatsApp tu kan, kalau panas baran ni selalunya dia akan nampak kan, dia akan tahu benda tu.
why not lah kan. I suggest kepada you all lah, kalau you all ada masalah macam ni, sekarang ni kan tolong manfaatkan betul-betul bukti video, rakaman. Jadi apa pun just ready je. Ready dengan rakaman, sama ada yang lebih bagusnya hidden camera lah yang nampak tu. Sebab yang ni lah yang akan boleh membantu untuk apa-apa tuntutan. Kalau panas baran, of course akan ada pergaduhan. Bunyi cakap, bunyi apa, bergaduh-bergaduh mulut. Bukan dekat tu, kadang-kadang ada maki, ada mencarut. Kalau kita dakwa saja tak jadi. Biar dakwa tu balik bersama dengan bukti video, dengar bunyi pergaduhan, mencarut, maki hamus, sumpah seranah. Semua tu lebih mudah dibuktikan, bukan cakap tulis, dengar video. Boleh nampak tu lagi dahsyat. Kalau tengok-tengok ada pula bergaduh tumbuk-numbuk semua tu kan, tak ada sebab untuk mahkamah tak terima fasah tersebut. Mustahil. Sebab dalam fasah ni, matlamat dia nak tengokkan sama ada rumah tangga ni ada mawaddah warahmah ataupun tidak lagi. Ni kalau dah sampai tahap bergaduh, bertumbuk, sumpah seranah, cerca-mencerca, mencaci maki, carut-mencarut, kat mana boleh tunjukkan kata ada apa mawaddah warahmah tu? Mesti tak ada kan? So lebih mudah untuk kita prepare macam tu. Alright? Okay, ni Puan Zurin dan yang lain-lain. Please, kalau ada isu berkaitan dengan ambil barang, tolong jangan buat penghakiman sendiri. Sebab dia jenayah. Jenayah dia mesti ditangkap, mesti dilaporkan. Dan sekejap Daisy, astagfirullahalazim, kucing aku ni. Sakan tunggulah. Ayat. Ni masuk. Masuk. Aduh, sorry lah. Kucing saya ni sakam mestilah. Dia suka nak keluar. Dia kucing suka nak keluar ni, lagi dia kurak. Dah lah baru lepas kena cucuk semalam. Okay, saya sikit lagi lah kita dah bawa 1 jam setengah dah ni. Last lah. Okay. Ni mesti pengikut baru ni. Dia panggil saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya tak pakai kopiah pun. Janganlah panggil saya Ustaz. Saya dah banyak kali dah beritahu. Saya malu. Ni pun satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Di mana saya boleh dapatkan buku Ustaz? Janganlah panggil saya Ustaz. Boleh tengok dekat saya punya depan tu. Dekat depan page saya tu, dia ada buku, ada link e-book. Nanti klik untuk dia dapatkan free tu. Okay, kalau untuk yang 16 bukti tu, anda scroll nanti tu akan ada buku 16 bukti. Ataupun anda tekan je dekat shop, dia akan ada. Alright. Suami saya warga India, boleh tak tuntut warga negara India, boleh tak tuntut nafkah anak? Okey, Puan Barakatul Jamaliah. Boleh Puan. Boleh tuntut, tak ada masalah. Asalkan dia memang mastatin di sini dan memang duduk kat sini. Sama ada dia mai duduk dalam bentuk pasport ke, kad PR ke, kita boleh tuntut. Tak ada masalah. Yang ada problem sikit kalau kita ni bukan warga negara. Kalau kita bukan warga negara ni problem sikit. Tapi tak semestinya kita ditolak. Boleh je kita tuntut asalkan kita dapat buktikan bahawa kita bermastatin di sini. Tu je. Syarat dia mastatin. Okey. Tuan Fahmi nak tanya, bolehkah saya buat rayuan atau bantahan talak 3 dijatuhkan kepada saya? Adakah mana-mana peguam yang boleh bantu atau saya sanakan Sabah? Tapi Puan Han Ahna, saya beritahu Puan Ahna ada seorang peguam, kawan saya dekat Sabah. Saya cakap apa nama dia, Sopian? Aku lupa je lah. Kejap
Hai. Aduh, time ni lah nama dia aku tak. Apa nama? Sinilah Puan. Okey, Puan Han Ahna. Puan Ahna tolong PM saya. Okey, tolong PM saya punya PA ataupun saya tulis kat sini. Saya tulis. Mungkin anda semua pun ada yang nak tahu kan. Kalau belum tahu lagi. 029 Okay. WhatsApp ni WhatsApp ni 0197372389. Ini adalah nombor rasmi firma saya dan anda boleh WhatsApp kan Puan Han Ahna tu, boleh WhatsApp kan untuk anda tanya, nanti saya bagi tahu, saya cari apa balik nama saya punya kawan dekat Sabah tu. Okey. Kalau kita dah lebih kalau rayuan tu kita nak buat, rayuan ni dia ada tempoh. Kalau contoh hari ni keputusan, hari ni 11 hari bulan 5. Contohlah hari ni jatuh keputusan, kalau kita nak buat rayuan, dia mesti dalam tempoh 14 hari. So dalam tempoh 14 hari tu kita kena masukkan notis rayuan. Tapi kalau dah lebih, kita kena mohon untuk lanjut tempoh. Mohon daripada mahkamah tinggi untuk buat lanjut tempoh rayuan. Kalau kita dah lebih daripada 14 hari selepas mahkamah jatuhkan perintah. Okey. Assalamualaikum, suami saya bagi nafkah saya setiap bulan tapi nafkah batin sudah lebih 6 bulan. Mungkin untuk cerai taklik. Cerai taklik tak boleh Puan. Saya dah bagi tahu tadi dah kan. Puan, Kak Cik, cerai taklik kalau yang kata tu tak bagi nafkah tu nafkah zahir sahaja. Okey. Kalau kita kata nafkah batin, cuba baca betul-betul. Sekiranya aku tidak memberikan nafkah kepada isteriku ataupun wakil aku tidak memberikan nafkah. Kalau kita nak kata nafkah batin, lagi dia main hantar ejen pun. Nafkah batin kau tu. Ada aja laki-laki hak mau jadi ejen macam ni. Sakan lagi kan. So nafkah zahir saja. Kalau kita nak kata tak dapat nafkah batin, maksudnya last tarikh kita bersetubuh tu adalah setahun yang lepas. Setahun. Setahun baru kita boleh claim untuk tuntut fasah. Alright. Alright. Puan Master Mizi. Nama isteri apa? Anggaran bapa yang mahu untuk nafkah isteri kamu berdasarkan sepengetahuan Tuan. Berbeza-beza. Okay. Ada yang minimum yang saya pernah dengar 300 sebulan. Ada yang lebih daripada tu. Of course. Okay. Dia berbeza. Setiap orang berbeza. Dia punya keperluan dan berdasarkan kemampuan suami. Berbeza-beza. Ada orang dia ada sampai tahap 2,000 pun ada. Okay. Ada orang yang minimumnya 300. Yang saya biasa selalu dengar setakat standard 800 ke 600. Ini Puan Barakatul Jamaliah ni best ni. Assalamualaikum, saya kahwin poligami dengan warga India. 17, 11, 19 dia balik ke kampung. Selepas kampung dia kata tak balik dah ke Malaysia. Dia buat bisnes sana, dia mampu nafkah tapi tak mau bagi. Saya belum mohon cerai lagi. Boleh tak saya tuntut nafkah? Oh. Ini Puan masalah Puan Barakatul Jamaliah ni. Kalaulah suami tu ada dekat luar negara, macam mana kita nak buat penguatkuasaan kalau dia langgar? Okay. Sebab kita kena tahu, kita tuntut nafkah. Kalau kita nak tuntut nafkah, duit, kita bagi perintah. Takut perintah kita tu nak kuat kuasa dekat India. Macam mana? Yang tu masalah dia. Kalau dekat dalam Malaysia ni pun berat, nak kena naik kali kedua lah untuk buat pengurusan. Cuba bayangkan kalau benda tu yang sampai dekat India, dekat sana. Memang payah sikit lah Puan. Kalau kita tuntut, memang kita boleh dapat perintah. Tak ada masalah boleh tuntut tu. Nak dapat perintah tu mudah. Tapi nak menguatkuasakan benda tu. Okay. So Puan Barakatul Jamaliah fikirkan baik-baik lah. Fikirkan yang mudah untuk diri Puan lah. Ni antara risiko kita kahwin dengan orang luar.
Tuan kena pin, jangan panggil ustaz. Okey. Tuan, kalau ex suami bagi nafkah tak ikut tarikh takkan macam sengaja bawa lari tarikh yang ditetapkan, contoh pada 8 hari bulan. Ex suami masuk 25 hari bulan. Nanti saya ingat 25 hari bulan, dia masukkan duit 10 hari bulan depan. Nanti saya ingat 25 bulan, dia masukkan duit 10 hari bulan depan. Macam sengaja nak jarak hari sehingga bila dikira lari bulan. Sepatutnya dia perlu jelaskan nafkah bulan Mei, tapi bulan-bulan Mei baru jelaskan. Kalau ada anak 3 orang sepatutnya, berapa jumlah yang patut saya tuntut? Sebab anak saya 2 orang sekolah agama swasta. Sedangkan panjangnya Puan Maliana Lena. Oh, okey, macam inilah. Senang cerita, yang ni isu ketaktentuan. Ketaktentuan nafkah. Of course lah benda ni berlaku sebab tak ada perintah nafkah kan. So, tuntutlah sekadar yang puan seikut keperluan. Dia nafkah ni nak tuntut, dia mesti berdasarkan keperluan dulu. Kena tengok berdasarkan keperluan dan kemudian nanti mahkamah akan pertimbangkan atas kemampuan. Okay, alright. Nanti kita ceritalah tentang bab nafkah pula. Saya rasa ramai nak dengar cerita tentang nafkah anak kan. So insyaAllah kita akan sembang bahasa nafkah anak pula. Okay, alright, itu je lah kot no. Dah pukul 1.36 dah. Saya minta maaf sangat-sangat. Dah nak dekat pukul 10 orang 1 jam 36 minit. Oh, sampai nak kering tekak. Hampa tak apalah, menulis je. Saya hari ni kena ada semangat luar biasa sikit. Sebab hari ni hari pertama, dah 2 hari saya tak live. Jadi saya rasa macam berdosa. Berdosa tau, saya rasa sebab saya ada masa saya cuba nak cari masa untuk nak bagi anda semua ilmu, nak berkongsi. Tapi bila saya tak buat, saya tertinggal, saya rasa macam saya berdosa sebab saya tak buat hari ni. That's why saya kata pagi ni kena buat juga. Okay. Walaupun mungkin saya ada urusan lain, saya nak kena keluar pula ni. Okay, saya minta maaf sangat-sangat lah. Saya cuba yang terbaik. Saya pun insan yang biasa yang Allah bagi 24 jam. Jadi saya kena manfaatkan jam-jam saya hari ni selama tempoh pagi ni lah dah sampai petang ni. Okay, alright. So insyaAllah saya minta maaf sangat-sangat. Okay, kena stop, dan terima kasih pada anda semua yang menonton daripada awal pagi tadi pukul 8 sampailah ke sekarang ni. Anda memang awesome. Saya memang sangat-sangat suka dengan anda semua. Okay, terima kasih. Jangan panggil saya lagi ustaz. Aku nak kena buat macam masuk sekolah dulu. Dulu saya pernah mengajar, saya tulis kat papan hitam. Jangan panggil saya ustaz. Segan. Itulah. Okay. Tu bagus. Ceria sungguh Cikgu Khairul Fahmi Ramli. Saya masa orang ni ceria. Dulu kalau budak saya mengajar dulu pun saya masuk memang mereka suka dengar saya bercerita. Saya suka mencerita hantu whatever. Okay, alright. So terima kasih kepada semua. Ampun dan maaf, dan ni sikit siapa yang belum dapatkan lagi e-book saya 16 bukti fasa ni boleh dapatkan. Okay, sebab kita dah dekat fasa untuk siapa yang nak buka case, dah nak prepare untuk nak buka case tu, dia dah kena perlu buat preparation. Okay, bila preparation ni dia kena tahu apa bukti yang terbaik dia kena sediakan. Alright. Dan yang keduanya, sebelum ni pun saya dah buat kompilasi lah. Banyak orang duk cerita tanya tentang penjelasan cerai, tentang nusyus, dan macam mana nafkah dan macam mana ni. Saya buat kompilasi saya punya penulisan sebelum ni dan saya dah edit bagi nampak elok, dan siapa yang belum dapatkan lagi boleh dapatkan Apa Hak Saya Tuan. Ni memang terbaik sikit. Dan kemudian bagi untuk orang yang nak tahu tentang lafaz cerai sah ataupun tak sah, saya dah pernah buat e-book ni yang pertama sekali hari tu. E-book free ni, sah ke lafaz cerai ni tuan. Nampak nak tunjuk cerita sah ke tidak lafaz cerai ni. So soalan-soalan berkaitan dengan sah ataupun tidak lafaz cerai ni saya dah buat dah. So itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.